Baik, langsung dari RTM Sarawak, kita ikuti pula kemas kini berita bersama Bu Mawin. Bu Ma. Baik, terima kasih Zera di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Usaha pemadaman kebakaran belukar dan tanah gambut di kawasan belakang Eastwood Golf Course Jalan Miri Bypass diteruskan sejak pukul 8.30 pagi tadi bagi memadamkan kawasan seluas 33 hektar yang masih berasap. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak, Penguasa Kanan Bomba 1 Tiong Ling Hee berkata, operasi pemadaman hari ketiga itu menggunakan 3 unit pam angkut dan air dari sumber terbuka. Tiong dalam kenyataan medianya memaklumkan operasi pemadaman dibahagikan kepada 3 sektor iaitu sektor A, B dan C dengan menggunakan kaedah direct attack dan fire break serta compacting menggunakan 2 unit jengkaut. Katanya unit udara bomba bertindak melakukan kaedah pengeboman air di kawasan hutan berdekatan bagi mengawal kebakaran dengan mendapatkan sumber air dari kolam Eastwood Golf. Tiong berkata setakat ini semua kepala api telah dipotong dan kawasan kebakaran mengeluarkan asap agak tebal berikutan hujan lebat malam tadi. Operasi pemadaman melibatkan keanggotaan keseluruhan 63 orang terdiri daripada 16 anggota bomba, 30 kaki tangan syarikat Pantai Bayu dan 17 orang kaki tangan syarikat Naim. Operasi tersebut diketuai Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng, Penolong Kanan Penguasa Bomba Terry Robson Forens Nyangau. Pendidikan tentang kesihatan mental akan diperluas kepada murid-murid di sekolah rendah bagi menangani isu tersebut dari peringkat awal. Langkah-langkah mengawal emosi dan kaedah mencari bantuan antara beberapa perkara yang ditekankan. Menurut ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kevin Yee Lee Wen, remaja hari ini mudah berdepan dengan tekanan mental disebabkan pelbagai faktor termasuklah pengaruh media sosial. Katanya perkara ini dapat dilihat dalam kes bunuh diri melibatkan remaja berusia 16 tahun pada Mei lalu di Kuching selepas undian menyokong hasratnya untuk menamatkan nyawanya. Tambahnya, isu ini menjadi lebih jelas dengan statistik nasional pada tahun 2015 yang menyaksikan sekitar 36.8% penduduk Sarawak menderita akibat masalah kesihatan mental. So this is the first session, and this afternoon we are having a second session for the teachers, because we want to create an environment where the students and the teachers not only aware of the importance of mental health, but they can help look after one another, as well also for the teachers to learn how to handle stress properly. Beliau ditemui RTM semasa ceramah kesihatan mental dan etiket internet di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina nombor 3 di Kuching. Program sehari anjuran Pejabat Khidmat Rakyat Parti Tindakan Demokratik DAP Bandar Kuching itu menampilkan penceramah terkemuka iaitu psikologi klinikal Liang Yao Wen. Lebih 1,000 murid-murid dan guru sekolah menghadiri ceramah yang diadakan dalam 2 sesi tersebut. Kerajaan Sarawak kini dalam proses untuk memuktamadkan pengujudan Sarawak Delta Geopark. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak Delta Geopark yang dicadangkan itu akan menjadi model untuk pembangunan mampan serantau. Menurut Ketua Menteri, ini kerana ia akan melibatkan pembangunan seimbang 3 komponen penting iaitu pemeliharaan sumber warisan, pembangunan infrastruktur pelancongan serta penambahbaikan aktiviti sosial ekonomi setempat. Sarawak Delta Geopark juga akan memberi manfaat kepada negeri ini dari segi publicity global sebagai negeri yang mesra ekonomi selain promosi geopelancongan. Beliau menyatakan demikian dalam teks yang dibacakan oleh timbalannya Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan pada perasmian persidangan Geowarisan Serantau di Kuching. Kajian inventori tentang warisan geologikal di Sarawak serta di kawasan Sarawak Delta Geopark telah dimulakan sejak 2001. Manakala cadangan pengujudan Sarawak Delta Geopark telah dipersetujui secara lisan oleh Wakil UNESCO pada 2009. Sarawak Delta Geopark merupakan sistem delta yang unik, merangkumi biodiversiti dan morfologi sungai menarik meliputi kawasan Bauk, Bako dan Santubong. Sementara itu, terdahulu dalam ucapan timbalan Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains JMG Kamal Daril memberitahu jabatan itu kini sedang giat mempromosi warisan geologikal di seluruh negara. Ke arah itu, sejumlah 5.6 juta ringgit telah diperuntukkan kepada JMG sejak 2017 hingga tahun ini untuk usaha tersebut.
Menurut Kamal, peruntukan itu digunakan untuk melakukan pencirian, pemetaan dan penilaian tapak warisan geologikal serta pembangunan dan pemeliharaan geoteknikal. Katanya peruntukan tersebut telah diagihkan kepada 12 JMG di seluruh negara dan Sarawak mendapat RM205,000 untuk aktiviti warisan geologikal, terutama mempromosi pengujudan Sarawak Delta Geopark. Tambahnya, setakat ini terdapat satu geopark global iaitu Langkawi Global Geopark dan 2 geopark kebangsaan di Lembah Kinta, Perak dan Jerai di Kedah. Selain itu, 15 kawasan berpotensi juga telah disenaraikan untuk dijadikan geopark dan penilaian semula sedang dijalankan sebelum ia diluluskan sebagai kawasan geopark. Insiden kebakaran di rumah panjang dan kampung dapat dikurangkan dengan menggalakkan lebih ramai golongan wanita menyertai pasukan bomba sukarela. Justru melihat keperluan tersebut, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas mencadangkan agar golongan wanita yang tinggal di rumah panjang dan kampung diberi latihan asas memadam kebakaran supaya dapat mengelak kemusnahan yang lebih buruk. Dato' Amar Douglas Ugah yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata ia berikutan golongan wanita yang lebih kerap berada di rumah dan menjadi responden pertama jika berlaku kebakaran yang sering berpunca dari dapur. Jelasnya, sehingga 5 September lepas, sebanyak 14 kes rumah panjang direkodkan musnah akibat kebakaran, membabitkan kerugian harta benda lebih RM10 juta dan kira-kira 300 orang hilang tempat tinggal. Tambahnya, 12 daripada insiden tersebut disebabkan kecuaian ketika memasak tanpa pengawasan selain berlakunya litar pintas. Beliau menyatakan demikian semasa merasmikan pelancaran buku Sarawak Women in Safety and Security in Good Hands di Kuching. Sementara itu, mengenai penerbitan buku tersebut, Dato' Amar Douglas Ugah menyatakan ia bertujuan untuk menghargai sumbangan dan jasa para personaliti wanita di Sarawak dalam bidang keselamatan. Katanya, peranan wanita dalam bidang keselamatan tidak dinafikan memberi sumbangan yang besar di negeri ini apabila mereka dilihat terlibat sama turun padang mencari penyelesaian dan menjadi pembuat keputusan dalam hal berkaitan isu bencana dan keselamatan. Ini termasuk dalam usaha menangani masalah bencana yang berlaku di Sarawak iaitu wabak rabies, denggi dan jerbu. Seramai 22 personaliti wanita dimuatkan dalam buku tersebut. Sejak 2010 hingga tahun ini, sebanyak 10 buah buku telah diterbitkan oleh Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak yang menceritakan penglibatan wanita dalam bidang pembangunan ekonomi kesukarelawan, kesenian, sosial dan sukan di Sarawak. Kuching mencatat penurunan kadar indeks jenayah bagi tempoh 1 Januari hingga 22 September tahun ini iaitu penurunan 1.04% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Awang Din Awang Gani berkata sebanyak 952 kes jenayah dilaporkan tahun ini berbanding 962 bagi tempoh yang sama tahun lalu. SCP Awang Din berkata penurunan indeks jenayah ini disumbang oleh penurunan kadar jenayah harta benda terutama kes curi motosikal iaitu dengan penurunan 19 kes atau 2.29% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Perhimpunan Bulanan Polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching. Bagi kes jenayah kekerasan, statistik bagi tempoh Januari hingga September tahun ini menunjukkan peningkatan iaitu sebanyak 9 kes atau 6.72% berbanding tempoh sama tahun lalu. Kes samun berkawan tanpa senjata api merupakan punca utama peningkatan kes jenayah kekerasan di daerah Kuching dengan menyasarkan premis yang beroperasi 24 jam. SCP Awang Din bagaimanapun berkata, polis berjaya menyelesaikan 37 kes daripada 53 kes samun tanpa senjata api yang dilaporkan tahun ini. Manakala seramai 66 suspek telah ditangkap, dituduh dan diambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah POKA. Bagi kes jenayah harta benda pula, polis Kuching berjaya membuat tangkapan 450 suspek sepanjang tahun ini dengan kerjasama balai polis dari daerah lain. Dalam pada itu, SCP Awang Din berkata polis Kuching berjaya menyelesaikan 391 kes jenayah tahun ini dengan 597 orang berjaya ditangkap.
Beliau turut mengingatkan semua anggota polis sentiasa berintegriti dan berdisiplin ketika menjalankan tugas serta tidak terlibat dengan sebarang salah laku yang boleh menjejaskan imej pasukan tersebut. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Zera di Angkasa Puri. Silakan Zera.